على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi pegawai-pegawai kanan, pengurusan tertinggi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini, petang ini dapat sama-sama kita menunggu masuknya waktu salat fardu zuhur yang kita akan salat secara berjamaah pada petang ini, dan sementara menanti masuknya waktu salat fardu zuhur, kita isi masa kita dengan pelbagai aktiviti ibadah. Sekiranya tuan-tuan nak baca Quran, dipersilakan. Sekiranya tuan-tuan nak zikir, dipersilakan. Kalau tuan-tuan tak ada apa benda nak buat, tuan-tuan pasang telinga dengar sahajalah tazkirah ataupun perkongsian kita pada tengah hari ini. Saya mari daripada Jakim tadi semangat nak bertemu dan nak berceramah pada petang ini. Bila sampai-sampai jadi kurang semangat kerana ada dua tok guru saya depan ni. Ustaz Syahrizal dan juga Ustaz Faisal, tambah dengan Ustaz Farid Al-Hafiz. Jadi saya rasa macam nak tutup majlis dalam ni. Ala kulli hal, saya cukup rindu surau ini. Saya ingat saya sempat di sini, kita pindah ke KIP tahun bila? 2017 begitulah kan. Hampir 8 tahun dapat mengimarahkan surau ini, dan pertemuan hari ini pertemuan yang sangat rasa seronok lah tuan-tuan sekalian. Baik, fikir saya tentu tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah mendengar kuliah Ramadan ini. Kalau hari ini hari ke-11 puasa, mungkin lebih daripada 50 kali dah dengar kuliah Ramadan. Bermula daripada kuliah subuh, kuliah zuhur, kemudian tazkirah Ramadan di antara Isyak dan Tarawih, kemudian program TV, dalam kereta, sampai dah menanah telinga dah cerita tentang fadilat-fadilat Ramadan. Dan kalau saya tak cerita pun, tuan-tuan boleh ulang satu persatu. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah 183, 185, fadilat-fadilat yang Nabi sebut, semua kita dah tahu. Bahawa bulan ini rahmat, berkat, ampun dosa. Namun persoalan yang saya nak bawa pada tengah hari ini adalah bagaimana para ulama ada menyebut tentang satu konotasi ataupun problem statement yang berlaku di dalam bulan Ramadan, ialah tentang hamba Ramadan versus hamba Allah. Ramai daripada kita yang begitu bersungguh-sungguh untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, dan itulah yang sepatutnya berlaku. Dan momentum itu dibawa daripada puasa pertama, dan apabila masuk kepada fasa yang kedua ini, Ramadan fasa yang kedua ini, momentum itu mula dicabar, sama ada ia istiqamah ataupun ia makin menurun. Bahkan bergaduh di dalam AJK Masjid bersama dengan para jemaah komplain. Dia kata AJK Masjid dah tahu dah 2 tahun kita tidak solat tarawih. Sepatutnya AJK buat perancangan membesarkan masjid kerana bilangan jemaah begitu tinggi. 2 tahun dah tak mari, jadi mari ni semangat. Dan AJK pun mohonlah bajet sebagainya, besarkan masjid. Dan ternyata betul, hari pertama penuh dengan semangatnya untuk mari semayang tarawih. Apabila sampai di fasa yang kedua, membawa kepada 15 Ramadan, AJK kutip derma balik untuk kecilkan balik masjid, sebab orang dah tak berapa nak ada. Itu polemik yang berlaku. Semakin turun, semakin turun, semakin turun. Sebab itu para ulama sebut, ramai orang Islam menjadi hamba Ramadan tetapi tidak menjadi hamba Allah. Di dalam bulan Ramadan sahaja dia kenal Allah, tetapi keluar Ramadan seolah-olah Allah tiada. Dia baca Quran hanya bulan Ramadan,
tetapi selepas Ramadan seolah-olah Al-Quran tidak hidup dalam dirinya. Dia berpuasa sungguh-sungguh hanya dalam bulan Ramadan. Keluar Ramadan seolah-olah tidak ada puasa sunat. Dia bersedekah, berinfak, berwakaf hanya bulan Ramadan. Selepas Ramadan umpama tidak ada sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya. Ini polemik yang berlaku yang para ulama sebut, ramai orang menjadi hamba Ramadan tetapi tidak menjadi hamba Allah. Baik. Selepas polemik dan problem statement itu timbul, apa solusi agama boleh diberikan untuk memastikan semangat, momentum orang Islam boleh beristiqamah, beribadah sepanjang bulan Ramadan dan membawa selepas Ramadan? Para ulama turut memberi solusinya. Apa kaedah yang boleh kita buat? Pertama, para ulama mengatakan bahawa iaitu mestilah memperbetul dan memperbaharui niat. Dia nampak macam klise, tetapi niat inilah pembeza di antara adat dan juga ibadat. Niat inilah pembeza di antara orang itu dapat pahala ataupun tidak. Contoh makan. Kalau kita makan dengan kita membaca doa, maka dia jadi ibadat. Tetapi kalau kita makan biasa-biasa, dia jadi seperti kehidupan seharian biasa. Tak ada apa. Begitulah juga dengan puasa. Puasa ini sekiranya niatnya betul, maka dia akan jadi ibadat. Tapi sekiranya kita ni puasa hanya sekadar ikut-ikutan, maka puasa kita tak jauh beza dah dengan puasa Suwinsi. Tuan Faisal kenal ke Suwinsi? Tak kenal. Masya Allah, tengok saya tahu. Tuan Faisal dia hanya tengok rancangan, tanyalah ustaz dan juga tanah kubur. Itu jangan-jangan. Tuan Syahrizal jangan tanyalah Al-Hafiz. Daripada saya universiti ni tok guru saya ni. Itu memanglah. Suwinsi ni dia penyanyi model lah. Dia doktor, dua doktor tu. Dua doktor, Masya Allah, bidang muzik, bidang apa pun. Dia tengah buat doktor yang ketiga dalam bidang undang-undang. Orang kata dahsyat tu, kuat mengaji. Dia puasa dah 5 tahun dah. Dan dia sangat menantikan puasa. Dia suka puasa. Dia kata bila Ramadan, saya suka puasa. Cuma puasanya kerana apa? Kerana dia model. Nak mengekalkan sosok tubuh dan kekal relevan dalam industri hiburan. Itu tujuan dia puasa. Maka bertemulah kita kepada hadis yang begitu popular yang kita dengar, yang kita baca, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dikira, dihitung dengan niat. Hadis ini berdasarkan kepada semua cerita. Setiap hadis, setiap Al-Quran, ayat Quran dia ada asbabun nuzul. Ada cerita dia macam mana boleh keluar. Begitulah pekeliling JPA. Setiap pekeliling JPA dia ada sebab dia keluar. Contoh cerita vaksin, maka keluarlah pekeliling vaksin. Dia tak ada tiba-tiba pegawai JPA kata, jom kita buat pekeliling, apa isu dah? Tak ada, saja-saja. Tak ada pernah. Contoh mungkin biasa berkhidmat JPA dan bertukar. Semua benda yang nak dibuat arahan mesti ada sebab dia. Begitu juga arahan Quran, panduan hadis. Cerita hadis ini cerita tentang seorang lelaki. Si fulan ni dia suka sangat kepada seorang perempuan yang begitu popular dan cantik di Mekah pada waktu itu. Namanya Ummu Qais. Ummu Qais ni memang sangat cantik dan popular di Mekah pada zaman itu. Saya ingat kalau Ummu Qais hidup zaman sekarang ni, mungkin dia punya akaun Instagram dia 27 juta kawan. Ramai, popular. Sangat cantik. Dan lelaki ni suka. Ketika mana hijrah Nabi, Ummu Qais ni tadi turut berhijrah pergi ke Madinah. Maka si lelaki tadi dia kata tak boleh jadi ya. Kalau Ummu Qais pindah ke Madinah, aku kena ikut juga. Supaya tak terlepas oleh orang lain. Baik. Sambungan tadi. Apabila lelaki ini mencintai Ummu Qais, maka dia pun ikut berhijrah ke Madinah
kerana untuk mencintai Ummu Qais tersebut. Maka cerita ini telah sampai kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dihitung dengan niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan perempuan yang dicintai, dia dapat dunia, dia dapat perempuan yang dicintai, tetapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Begitulah analogi kepada puasa. Sekiranya kita puasa niatnya kerana lain, contoh, ada orang dia kata, inilah waktu terbaik untuk kurus. Waktu-waktu lain susah. Asal niat je nak diet, kawan-kawan mari pejabat bawa potluck. Bawa nasi lemak, ada yang bawa nasi goreng masak ke anak tak habis tadi. Jadi kita pun tak boleh. Baru nak diet, kawan-kawan pula, Ustaz Farid ajak, jom ada satu kedai makan nasi kukus kat Cyberjaya, sedap dia kata. Akhirnya habis kita punya ni. Baru nak balik pula, Tuan Faisal ajak mengeteh pula di kedai mamak petang. Jadi rosak program diet kita. Jadi waktu bila diet terbaik? Puasa. Wah, dia kata ini waktu terbaik untuk kurus bulan puasa. Akhirnya dia dapat tak kurus? Dia dapat kurus, tetapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Begitu juga ada orang yang bila dia masuk bulan puasa, dia nampak untung. Untung waktu bila berniaga di bazar Ramadan. Ada kawan saya tuan-tuan sekalian, dia bila masuk Ramadan, dia cuti tanpa gaji. Meniaga air bulan Ramadan. Saya tanya dia, untung ke? Dia kata adalah sikit. Saya kata untung berapa? Adalah sikit. Saya tekan lagi, untung berapa? 20,000 dia kata. Ui, saya kata gaji jusa A. Turus. Sebulan meniaga Ramadan, gaji turus 3 Muslim. Saya kata, Masya Allah, hebat. Modalnya apa? Mudah je, air paip. Gula dengan pewarna. Kemudian dia kreatif lah sikit. Buat air Bandung Nielofa. Air apa benda kan, dia buat branding. Untung. Dia dapat tak untung? Untung. Tapi dapat tak Allah dan Rasul? Kalau kira dia niat tadi hanya untuk untung semata-mata, tak dapat Allah Rasul. Begitulah kita. Maka untuk kekalkan momentum kita beribadah sampai 30 Ramadan, kita mesti ada kekal dengan objektif yang kita pasak sejak daripada 1 Ramadan. Kerana Nabi sebut, satu hari Nabi naik ke mimbar. Kemudian duduk tengah naik tangga tu Nabi sebut amin. Naik lagi tangga Nabi sebut amin. Naik tangga ketiga Nabi sebut amin. Jadi para sahabat ni menung, pasal apa Nabi sebut amin ni? Habis daripada khutbah turun, semua para sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tadi kamu naik tangga, kami dengar kamu sebut amin, amin. Pasal apa? Ada apa yang tak kena? Nabi sebut, ketika mana aku naik tangga, malaikat Jibril datang kepada aku dan mengatakan bahawa sesiapa yang diberi peluang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan, dia adalah orang yang celaka dan rugi sekali. Seolah-olah itu umpamanya nak cerita Allah buka tawaran, tapi tak ada dosa yang Allah ampunkan kita. Rugi sekali. Jadi sebab itu fokus kepada niat perjuangan kita Ramadan ini. Satu, tuan macam saya, bilik semua anak-anak kecil, maka tuan-tuan ambillah ruang tamu tuan-tuan. Tolaklah sekejap sofa-sofa, hidupkan ruang tamu sebagai surau dalam rumah kita. Barulah kita ada rasa semangat, rasa momentum untuk beribadah. Kemudian kalau boleh beli sejadah macam di surau kita ni. Beli yang macam ni, letak di rumah. Kita sujud, dahi tenggelam. Baru seronok. Ni semayang pakai sejadah yang ada bekas tangan dan juga dahi kat depan. Benang pun dah hilang dah. Tak rasa semangat. Beli. Lepas tu, tuan-tuan boleh beli. Kalau di Masjidil Haram, saya suka, bila dekat dengan waktu solat, dia akan ada petugas. Dia akan bawa namanya bahur. Ni, asap tu. Kalau orang Melayu ni sebut kemian lah. Tapi dia bukan bakar kemian, dia bakar kayu gaharu. Tapi suasana tu rasa Masjidil Haram. Tuan-tuan boleh beli ya. Saya ada beli satu, letak di ruang tamu. Rasa beli pula kapet warna hijau macam duduk di dalam Raudhah.
Kemudian belilah MP3 ayat Quran, dipasang setiap hari dalam rumah. Barulah kita dapat rasa suasana Ramadan. 2. Wujudkan persekitaran Ramadan dalam rumah kita. Nombor 3, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, tuan-tuan sekalian, iaitulah membuat belanjawan Ramadan. Ramai orang yang buat belanjawan nak sambut raya. Dia sudah bahagikan, asingkan duit dia untuk duit raya, untuk baju raya. Nasib baiklah kerajaan kita ni bagi bantuan Idul Fitri dalam bulan Ramadan. Kalau boleh kita tarik sedikit untuk kita belanjakan infak, sedekah dalam bulan Ramadan. Kerana siapa-siapa yang sedekah dalam bulan Ramadan lebih berlipat kali ganda berbanding bulan yang lain. Kalau boleh duit raya pun bagi dalam bulan Ramadan, kerana nak ambil fadilat Ramadan. Cuma mungkin kita terkurung kepada aspek duit semata-mata. Sebab itu saya suka memberi contoh orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu dia tak banyak ilmu, tapi dia banyak amal. Kalau tanya mak saya, mak apa dalil sedekah? Taubat lahum, mak saya tak tahu. Tapi mak saya lah yang paling bersedekah daripada kita. Orang sekarang banyak ilmu, kurang amal. Kalau sedekah dia tanya, dalil apa sedekah ni? Bergaduh pada dalil, sedekah tak lagi. Ya. Saya ingat mak saya sekarang waktu saya kecil-kecil dulu. Mak saya ni biasalah kerja seperti suri rumah. Dia suka buat kuih petang-petang. Kuih yang dia paling pandai buat adalah kuih seri muka. Bawah inti pulut, atas kadang-kadang hijau, kadang-kadang pink, kadang-kadang coklat gitulah. Jadi bila kita balik daripada sekolah, mak akan letak dalam loyang, dia potong, letak dalam piring. Letak dalam piring tu, dia suruh bagi kepada jiran-jiran. Jadi kita pun balik sekolah, ambil lah piring tu, bagi kepada jiran. Bila sampai rumah jiran, ada satu skrip yang wajib kena sebut. Acik, mak bagi kuih, pinggan nak balik. Itu skrip dan segala. Apa maksud dia? Balaslah balik. Maka tuan rumah pun pening cari. Kadang-kadang letak tin susu, kadang-kadang tak gula, kadang-kadang tuan rumah bijak, dia letak balik kuih tu. Dia kata kebetulan makcik pun buat juga kuih ni. Dia letak balik. Ikut dia lah. Tapi nak ceritanya, sifat sedekah. Kadang-kadang Allah, saya duk tengok mak saya ni, sup, dia letak 3 daging je hilang, tapi dia suruh bagi kat jiran sebelah. Setakat mana ada? Kadang-kadang saya muhasabah diri juga saya ni. Pergi bazar Ramadan, bawa balik 5 plastik. 1 plastik pun tak bagi jiran sebelah. Sedekah. Dan sedekah yang paling baik maksudnya siapa? Adalah sedekah kepada ahli keluarga. Kadang-kadang kita ni di Putrajaya terkenal dengan orang yang pemurah. Palestin kita bantu, Mesir kita bantu, Syria kita bantu. Tapi kakak kita hak susah di Johor, kita buat tak tahu. Kadang-kadang adik kita di mana? Di kampung makan tak tidak, kita tak tahu. Tapi kalau di Putrajaya ni, kita lah paling banyak sedekah. Sedekah yang paling baik adalah sedekah pada silaturrahim, hubungan rahim. Adik-beradik, mak ayah, pak cik dengan mak cik. Bahkan mak cik dengan pak cik ni lebih tinggi kedudukan daripada pak mertua dan mak mertua. Ya, tajuk lain lah. Pak mertua dengan mak mertua boleh diganti. Tapi mak saudara, pak saudara, itulah mak dan pak saudara sampai mati. Hubungan silaturrahim. Itu debat lain lah, Ustaz Farid akan bincangkan. Nombor 4. Yang keempat, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mengekalkan momentum Ramadan kita ini adalah dengan ni namanya Al-Quran. Quran ini di dunia dia jadi panduan, di kubur dia menjadi teman, di akhirat dia jadi syafaat. Kita bekerja di kerajaan, apabila kementerian melihat suasana organisasi agak menurun, maka dia akan buat kursus. Tujuan untuk tingkatkan balik motivasi pekerja. Begitulah.
Dan apabila seseorang pegawai sudah melakukan kesalahan, maka dia hantar kursus untuk memperbetulkan kesalahan tersebut. Dalam hidup kita ini melahiri kehidupan, apa benda yang akan membetulkan kita dan meningkatkan motivasi kita? Namanya Quran. Ini adalah mukjizat. Zalikal kitabu la raiba fih. Tuan-tuan buka muka surat pertama, tuan-tuan akan terpampang. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan langsung padanya. Cuma, kenapa kita baca Quran tidak boleh memberi motivasi dan juga memandu serta menegur kita apabila kita melakukan kesalahan? Sebab cara kita baca Quran sama dengan cara kita belajar Quran waktu kita darjah 3, darjah 4, darjah 5 dulu. Sedangkan umur kita dah meningkat. Kita dah 20-an, kita dah 30-an, kita dah 40-an, kita dah 50-an. Kita sudah tidak boleh baca Quran macam kita belajar Quran kecil-kecil dulu. Itu layak untuk anak-anak kita. Dan kita hak sudah meningkat usia ni, kita mesti baca Quran sesuai dengan kematangan kita. Macam mana nak baca Quran supaya Quran ni hidup dalam diri kita? Tuan-tuan mesti upgrade dengan cara kita baca dan kita faham maksud terjemahan Quran. Sebab itu kadang-kadang harta beling kita beli dengan begitu special. Telefon kita boleh beli. Kita beli kasut yang paling kita sayang. Baju kita tempah. Tapi Quran kita ambil free hak orang wakaf. Kita tak pernah beli Quran kita sendiri. Dompet kita beli hak mahal. Tapi Quran kita ambil hak surau. Tu pun tanya ustaz, ada tak hal lebih-lebih? Eloklah tuan-tuan ambil semangat Ramadan ni. Tuan-tuan mesti ada your personal Quran. Tuan-tuan nak beli cara mana, serah tuan-tuan. Sekarang ni ada bentuk diary, ada bentuk kecil, ada yang pecah-pecah juzuk. Tuan-tuan beli, dan tuan-tuan gigit, kunyah, bacalah. Itulah harta yang paling berharga tuan-tuan. Tuan-tuan highlight, tuan-tuan tanda, tuan-tuan lipat. Tuan-tuan tanda ini ayat yang bagi motivasi. Ini ayat untuk naikkan semangat. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Tuan-tuan nak tulis terjemahan, tuan-tuan nak bulat. Jadikan sebagai inilah buku rujukan utama dalam hidup tuan-tuan. Saya cakap semangat ni tuan-tuan. Saya sendiri ditegur oleh kawan saya. 18 hari bulan 12 tahun 2021, saya antara 70,000 rakyat Malaysia yang ditimpa ujian banjir. Rumah saya air naik sampai ke dada sekarang. Semua benda tenggelam kecuali satu. Satu je selamat. Apa dia tuan-tuan? Quran. Oh, tuan-tuan. Tidak. Yang selamat adalah aircon. Dia duduk di atas. Kalau dia duduk di bawah sekali dengan dia kena sekali. Jadi waktu semua benda tenggelam, harta mewah sudah menjadi sampah. Hari ketiga masuk rumah, backhoe datang bawa semua kita punya harta yang kita beli daripada Tajikistan, negara mana-mana, angkat masuk dalam tong roro, ambil. Kemudian waktu duduk sedih-sedih tu kawan saya hantar WhatsApp. Dia kata, Hariri, takziah atas ni sebagainya. Dia kata, enta ustaz, enta penceramah, enta masuk forum perdana, keluar forum perdana, enta tazkirah radio, keluar radio, masuk TV, keluar TV. Ana suka dengar enta bagi tazkirah. Bahkan bila enta huraikan ayat Quran dalam majlis tilawah, ana suka sangat. Hari ini Allah uji enta dengan ayat yang enta baca sendiri. Dia pun bagi ayat. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh ayat tu saya hurai dalam majlis tilawah tahun lepas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan pasti Allah akan uji kamu dengan ketakutan. Takut.
pakai mask, pakai apa takut. Allah uji kamu dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, musnah harta benda. Yang ni macam kena kelepak atas kepala saya, musnah harta benda. Akhir ayat itu Allah sebut wa basyiris sabirin, dan khabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya baca ayat tu, saya tunduk, saya kata betul. Khabarkanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yang diuji dengan benda-benda yang disebut awal tadi. Akhirnya saya masuk kerja. Lepas minggu cuti bencana, saya masuk kerja. Saya ikut rombongan JAKIM bantuan mangsa banjir di Mentakap. Bila sampai di Mentakap, mengiyakan wa basyiris sabirin. Sampai di Mentakap, rumah saya air naik sampai dada. Di Mentakap tinggal bumbung, tuan-tuan sekalian. Ada satu rumah tu, dia lah rumah kampung, dia berdiri atas batu orang dulu kan. Bergerak 300 meter dah jadi jiran orang lain, tuan sekalian. Bergerak. Cik tu duduk, cik macam mana, okey ke? Dia kata, tu ustaz, rumah rosak lah, tapi alhamdulillah semua anak makcik selamat. Kita takkan faham maksud sabar jika kita tak faham maksud syukur. Kalau kita merasa syukur, baru kita sabar atas apa yang kita timpa. Tapi kalau kita tak faham maksud syukur, sampai bila-bila kita takkan sabar. Mai mana kita nak faham benda ni? Mai daripada Quran. Semalam saya baca satu surah apa tu? Allah ya Quran. Tuhan kata jangan bergaduh. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Ni kena tanya Ustaz Syarizal apa ayat tu. Tuhan kata jangan bergaduh. Sabar. Siapa-siapa yang sabar, Allah bersama dengan dia. Wa natanaza'u. Ni seronok duduk dengan Ustaz Farid ni. Dia Quran bergerak Al-Hafiz. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, itu adalah bagaimana kita nak kekalkan semangat beribadah kita dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan down, tuan-tuan berdown balik. Dan akhirnya nombor 5. Nombor 5 sekalian. Ramadan ini ajar kita ubah gaya hidup. Gaya hidup kita celaru 11 bulan yang lalu. Ramadan tukang tune balik ubah. Macam mana Ramadan ubah? Bila Ramadan baru kita sedar ada masa dengan Tuhan. Sebelum ni rasa sibuk macam tak ada masa. Ramadan sedarkan kita ada masa dengan keluarga. Ada masa makan bersama keluarga. Seumpama ni, sebelum ni seumpama tak ada masa. Ramadan ubah gaya hidup. Saya tuan-tuan sekalian, 5 tahun sudah saya kena darah tinggi. Bacaan darah saya bawah 110, atas 145. Tinggi. Saya duduk di pejabat, tiba-tiba saya rasa kebas tangan kiri. Saya kata, kenapa? Saya urut tak sedap. Saya kata kat bos, kata, saya tak sedap lah rasa kebas-kebas. Dia kata, pergi hospital, takut darah rendah. Pergi cek, darah tinggi. Klinik Persis 9 yang cek tu doktor India. Dia kata, you nak mati ke? You muda lagi, you nak mati ke? Saya kata, tak mau lagi. Dia kata, you buat apa? You tak sukan? Saya kata, saya aktif. Saya main bola tiap-tiap minggu. Dia kata, makan tak jaga? Saya kata, makan saya jaga. Manis memang saya jaga. Dia cek. Jumpa. Apa dia? Tidur lambat. Saya suka tidur pukul 12, 1, 2. 12, 1, 2. Saya suka menulis. Saya tulis malam-malam. Berbekalkan dengan air kopi. Cukup masa 1.45, 1.10. Doktor bagi cuti, doktor suruh kira dalam masa seminggu, tidur awal. Saya kontrol tidur saya, alhamdulillah normal balik sekarang. Jadi tak perlulah makan ubat darah tinggi sampai mati. Sekarang ni 80, 120, alhamdulillah lah, lega lah. Tujuannya, punca dia mana? Tidur lambat. Ramai daripada kita yang suka tidur lambat. Dia akan menjejaskan kesihatan fizikal dan kesihatan rohani. Kalau tuan-tuan daripada sini pergi ke Melaka, tuan-tuan akan jumpa satu iklan Epiton. Dia suruh tidur, recovery your body. Dia suruh tidur. Memang betul. Dalam Quran, Tuhan kata malam tidur, siang hari kerja. Kita terbalik, siang hari tidur, malam kerja main Mobile Legends. Tak sihat.
Jadi Ramadan ubah gaya hidup. 10 tidur, 11 tidur. Jadi doktor India tu nasihat saya. Dia kata, cik, kalau cik nak hidup lama, cik kena ubah gaya hidup. Cik nak menulis, boleh. Cik kena tidur pukul 10, paling lambat pukul 11. Cik bangun pukul 4 pagi, nulis. Dia ajar saya tahajud sehari. Doktor India, tak pasal-pasal aku kena tazkirah. Tapi balik saya muhasabah diri, betul. Ubah gaya hidup. Jadi kalau tuan-tuan nak sihat fizikal, nak sihat rohani, tuan-tuan ubah gaya hidup, ikut jadual Ramadan. Malam, habis, tidur. Tutup dengan witir, sembahyang sunat, tidur. Bangun awal, sembahyang tahajud 2 rakaat, makan pagi awal bersama family, hidup tuan-tuan akan bahagia. Macam mana tuan-tuan nikmati Ramadan. Ramadan ubah gaya hidup 3 perkara. Pertama, ada masa dengan Tuhan. Yang kedua, ada masa dengan keluarga. Yang ketiga, ada masa dengan masyarakat. Kalau tuan-tuan sihat 3 perkara ni, insya-Allah tuan-tuan akan sihat sihat fizikal dan sihat rohani, hidup bahagia. Jadi 5 perkara inilah yang saya fikir tepat jam 1.45. Ini bagusnya panggil penceramah pengacara TV. Kita mantai. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan sekalian kalau tazkirah saya ini agak panjang ataupun tidak kena dengan bahasa dan juga persekitaran tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian ringkas kita ini dan sampaikanlah mesej ini kepada sahabat-sahabat, ahli keluarga yang tidak bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi saya fikir sekadar itu sahaja perkongsian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.